Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Fazila binti Ismail daripada kohort 7. Hari ini saya nak menerangkan tentang hubungan etnik yang saya ambil, yang saya buat assignment, iaitu rusuhan etnik di Indonesia. Seperti yang kita sedia maklum, Indonesia adalah negara jiran Malaysia. So, saya akan terangkan sedikit tentang sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa yang berusia 1.7 juta tahun yang lalu. Sejarah Indonesia dapat dibahagi kepada 5 era, iaitu era pro-kolonial, munculnya kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Jawa, Sumatera dan Kalimantan yang terutama mengendalikan perdagangan. Kedua, era kolonial yang terdiri pada orang-orang Eropah, di mana berlakunya penjajahan oleh Belanda sekitar 3.5 abad pada awal abad ke-17 hingga abad ke-20. Era ketiga iaitu era kemerdekaan awal pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai jatuhnya Soekarno 1966. Kemudian era Orde Baru 32 tahun masa pemerintahan Suharto daripada tahun 1966 hingga 1998, serta Orde Reformasi yang berlangsung sampai sekarang. Ini adalah peta Indonesia. Indonesia adalah negara yang komposisi suku yang sangat beragam. Hasil daripada kajian BPS dan Institute of South Asian Studies merumuskan bahawa terdapat 633 suku kaum yang diperoleh daripada kajian dan pengumpulan data pengompokan suku dan subsuku yang terdapat di Indonesia. Dengan jumlah total populasi sekitar 260 juta penduduk, Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat yang keempat di dunia. Komposisi etnik di Indonesia amat bervariasi kerana negara ini memiliki ratusan ragam suku dan budaya. Meskipun demikian, lebih daripada penduduk di Indonesia didominasikan oleh dua suku terbesar, iaitu Jawa dan Sunda. Objektif kajian adalah untuk mengetahui apakah maksud rusuhan, mengenal pasti punca-punca rusuhan dari kerajaan, mengkaji tentang bidang ekonomi yang didominasi oleh etnik Cina, mengetahui punca mahasiswa memprotes dan membincangkan kesan-kesan rusuhan kaum ke atas ekonomi dan politik, dan cuti sempena memperingati kejadian rusuhan. Rusuhan dia merujuk kepada satu bentuk gangguan sivil yang terdiri daripada individu atau kumpulan yang bertindak secara luar kawalan atau terlalu mengikuti emosi yang membawa kepada suatu perbalahan, pergaduhan secara besar-besaran dan kucak-kacir suatu kawalan setempat maupun dalam skop yang besar mengakibatkan berlakunya kemusnahan harta benda, kehilangan nyawa dan sebagainya. Rusuhan ini berpunca daripada sifat ketidakpuashatian sehingga mengakibatkan pergaduhan yang besar dan tidak terkawal. Melalui kajian sejarah, rusuhan ini terjadi apabila keadaan taraf hidup yang teruk, penentangan terhadap cukai yang dikenakan oleh suatu kerajaan dan sebagainya. Secara kuantitinya, golongan Cina adalah golongan minoriti yang tinggal dalam masyarakat Indonesia yang majmuk. Pada tahun 1961, melalui kajian 2.45 juta orang atau 2.5% masyarakat terdiri daripada etnik Cina yang tinggal di Indonesia. Dari segi tempat tinggal, ada pola yang tersebar di antara berbagai pulau di Indonesia, khususnya di bahagian Jawa dan Madura, yang terdiri daripada 78.4% yang tinggal di kawasan bandar atau kota dan 21.6% tinggal di desa. Ini menunjukkan bahawa sebahagian etnik Cina di Jawa dan Madura menjalankan kegiatan ekonomi
pada sektor perdagangan dan industri kota. Seterusnya, rusuhan di Riyadh 1998. Rusuhan Riyadh Mei 1998 ialah rusuhan yang berlaku di Indonesia pada 13 Mei hingga 15 Mei 1998, khususnya di ibu negara Jakarta, dan ia juga berlaku di beberapa daerah lain. Rusuhan ini bermula daripada krisis kewangan Asia dan ketidakpuashatian terhadap pihak pemerintah, serta dicetus sekolah tragedi Trisakti di mana 4 pelajar Universiti Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Peristiwa ini juga menyebabkan penurunan jawatan Presiden Suharto. Rusuhan anti-Tionghoa ini dimulai ketika krisis ekonomi melanda Indonesia 1998 yang dipicu oleh inflasi besar-besaran dan membawa kepada kejatuhan ekonomi di Indonesia. Ketika permasalahan itu berlaku, sentimen anti-Tionghoa telah muncul kembali yang menyebabkan etnik Tionghoa dikambing hitamkan dan dituduh penyebab utama krisis ekonomi ketika itu. Rasuah dan penyelewengan kuasa yang berluasa di kalangan pemimpin juga penyebab utama kejatuhan ekonomi ketika itu. Disebabkan keadaan yang tidak stabil, puak anti-Tionghoa yang terdiri daripada penduduk pribumi iaitu rakyat Indonesia sendiri telah menyerang etnik Tionghoa. Harta benda mereka musnah dan wanita daripada etnik Tionghoa diproses secara besar-besaran. Oleh yang demikian, etnik Tionghoa mencari jalan untuk melarikan diri ke negeri lain supaya dapat menyelamatkan diri daripada terus ditindas. Cara yang digunakan oleh penduduk pribumi adalah cara pendekatan sebenarnya untuk mengajak etnik Tionghoa iaitu pendatang. Hal ini menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia semakin teruk. Peristiwa rusuhan ini berlangsung selama seminggu. Namun demikian, krisis ekonomi ini membawa kepada kejatuhan sistem pemerintahan Presiden Suharto yang akhirnya secara rasmi meletak jawatan dalam keadaan terdesak setelah menampuk pimpinan selama 32 tahun. Kemudian pemerintahan memasuki era keterbukaan yang menjadi kebangkitan etnik Tionghoa. Pemerintahan ini memberi peluang kepada etnik Tionghoa bebas untuk hidup dalam budaya dan agama mereka tanpa diskriminasi. Pada zaman pemerintahan Suharto di Indonesia pada tahun 1966 hingga 1998, orang Cina diminta supaya segera untuk berintegrasi dan berasimilasi dengan masyarakat tempatan. Antara indikator sebagai proses asimilasi yang dilaksanakan oleh Suharto ialah membenarkan hanya satu akhbar yang mempunyai dewi bahasa, iaitu bahasa Cina dan bahasa Indonesia yang boleh dijual. Manakala pada tahun 1966, semua sekolah Cina ditutup dan penggunaan bahasa Cina dilarang sama sekali. Dalam organisasi sosiopolitik, orang Cina hanya boleh bergabung dengan warga asli tempatan saja, tidak boleh berdiri sendiri. Sebagai pembuktian kesetiaan kepada politik Indonesia, orang Cina harus menukar nama kepada nama Indonesia dan dikatakan asimilasi yang paling efektif di zaman pemerintahan Suharto. Gerakan pelajar sangat signifikan dalam membentuk sejarah politik di Indonesia. Penglibatan pelajar dalam bidang politik mula berubah pada tahun 1950. Kewujudan banyak parti dari fahaman yang berbeza kerana wujudnya jaringan-jaringan daripada ideologi yang berbeza-beza. Universiti yang sepatutnya menjadi tempat belajar bergolak kerana aktiviti yang bersifat politik yang lebih diutamakan. Semangat menuntut ilmu dikalahkan dengan kebebasan berpolitik sehingga tercetusnya satu kubu yang terdiri daripada kumpulan intelektual kritikal yang menentang tampuk pemerintahan. Keadaan tersebut berubah secara drastik selari dengan berlakunya peristiwa gerakan 30 September 1965 yang di mana percubaan rampasan kuasa yang gagal. Pihak tentera menuduh PKI berada di sebalik insiden itu. Mereka mendesak supaya Sukarno segera bertindak, tetapi Presiden Sukarno dilihat kurang tegas terhadap golongan komunis sehingga menyebabkan pelajar bangkit dan menentang pemerintahan Sukarno. Pihak pelajar akhirnya berjaya menekan Presiden Sukarno meletakkan jawatan dengan memperoleh sokongan daripada pihak tentera. Tampuk pemerintahan berpindah ke tangan Suharto pula yang membentuk kerajaan Orde Baru dan mendapat sokongan pihak tentera darat. Pihak tentera bekerjasama dengan kerajaan membersihkan tampuk pimpinan dari puak kiri, iaitu daripada pihak komunis. Pelbagai usaha struktur semula
kerajaan diusahakan untuk membangunkan kerajaan, namun terdapat jurang perbezaan dalam tampuk pimpinannya, di mana jurang ekonomi yang besar, peningkatan kadar kemiskinan, rasuah berleluasa, wujud darjat kebergantungan kepada pihak luar dan hak-hak politik masyarakat diabaikan. Keadaan sebenarnya menyebabkan pelajar-pelajar mengadakan protes kerana inginkan keadilan dan kejujuran dari tampuk pemerintah. Kemuncak daripada protes tersebut ialah pada 15 Januari 1974 apabila berlakunya peristiwa rusuhan besar yang disertai kekerasan di Jakarta yang menyebabkan banyak rakyat terkorban dan harta benda musnah. Insiden itu dikenali sebagai peristiwa Malari dan Malapetaka 15 Januari 1974 yang kemudiannya memberi kesan kepada gerakan pelajar. So daripada keadaan itu, semua aktiviti pelajar selepas itu dikawal dan masyarakat akademik tidak lagi terbabit dalam usaha-usaha menentang pemerintah. Itu kesan kepada ekonomi dan politik apabila berlakunya rusuhan yang berpanjangan menyebabkan negara menjadi kacau bilau dan musnah. Ekonomi merudum, tiada persefahaman antara rakyat, masyarakat berpecah belah. Kesan yang buruk kepada negara kerana negara mungkin akan ditindas dan dipandang enteng daripada negara lain. Masyarakat juga tidak lagi menghormati kerajaan dan tampuk pimpinan. Kesannya, semua pihak akan merana. Kesimpulannya, semua pihak adalah bertanggungjawab dan bersatu hati supaya dapat hidup dalam keadaan aman dan tenteram. Terima kasih.